Al-Kahfi ni dia sebut tentang pemuda. Kan, pemuda. Yang pertamanya pemuda Ashabul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi juga disebut tentang seorang lagi pemuda, iaitu pemuda yang bersama Nabi Musa. Kalau tuan-tuan baca ayat yang ke-60, Allah kata wa idh qala Musa li fatahu. Nabi Musa berkata kepada fatahu, kepada pemuda dia. Dan pemuda ni tak disebut dalam Quran, tapi disebut dalam hadis sebagai orang yang bernama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Dan fawajada 'abdan min ibadina, hamba Allah yang ditemui oleh Nabi Musa itu adalah Khidir. Cuma persoalan sekarang ialah siapa itu Khidir? Siapa itu Khidir? Sama ada Khidir itu Nabi ataupun siapa? Majoriti ulama tafsir menyebut bahawa Khidir adalah Nabi, ya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam surah Al-Kahfi itu sendiri, yang mana disebut bahawa setiap ilmu yang ada pada beliau datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. So dia ni seorang nabi. Baik. So itu tentang riwayat Israiliyat yang diterima. Okey. Dan yang terakhirnya, sebenarnya Musa dan Khidir ni banyak riwayat Israiliyat, tapi masa yang terakhirnya kita tengok tentang kisah Zulkarnain, kisah yang terakhir. Wa yasalunaka 'anil Dzulqarnain. Okey, so riwayat tentang Zulkarnain. Zulkarnain ni pun masalah juga. Banyak riwayat Israiliyat yang terkandung tentang Zulkarnain itu sendiri. Contohnya tentang siapa Zulkarnain itu. Yang famousnya ialah Zulkarnain ni adalah Iskandar, bukan Saiful Iskandar. Ini Saiful Iskandar. Iskandar, anak Raja Macedonia kalau tak silap saya. Iskandar ataupun disebut dalam bahasa Inggerisnya Alexander the Great. Bahkan kalau kita baca tafsir, terdapat ulama tafsir yang besar mengakui bahawa Zulkarnain ini adalah Alexander the Great ataupun Iskandar. Iskandar Zulkarnain. Contohnya ulama tafsir yang besar yang mengakui bahawa mereka ni adalah orang yang serupa adalah pengarang Mafatihul Ghaib. Itu Fakhruddin Ar-Razi. Dia mengatakan bahawa Zulkarnain ini adalah Iskandar. So dia bagilah dia punya pendapat berdasarkan ra'yu dia, berdasarkan dia punya pemahaman dia, sejarah dan sebagainya. Dan banyak juga pendapat-pendapat lain tentang siapa itu Zulkarnain, berdasarkan historical narration kebanyakannya. Dan ada juga tentang riwayat-riwayat Israiliyat tentang Zulkarnain ni. Contohnya tentang Zulkarnain ni, sebab apa dia ni dipanggil sebagai Zulkarnain? Sebab dia ni ada dua tanduk. Riwayat mengatakan bahawa ada sekelompok manusia pukul tanduk dia sebelah kanan, dia mati, hidup balik. Orang pukul pula tanduk sebelah kiri, mati, hidup balik. Dan juga ada riwayat Israiliyat yang lebih teruk yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Al-Ahbar. Ka'ab bin Al-Ahbar dia menyebut bahawa Iskandar ni ataupun Zulkarnain ni punya hebat. Dia boleh memacu kuda dia, naik kuda sampai ke planet Zura. Dia. Ada tuan. Kita gelaklah tapi sebab kita sebut cara lawa. Saya sebut cara serius. Zulkarnain ni boleh sampai ke Zura. Ada riwayat Zulkarnain tu. Dan apabila menyebut tentang Zulkarnain juga kita tak dapat lari daripada menyebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kan Ya'juj dan Ma'juj. Riwayat Israiliyat banyak tentang Ya'juj dan Ma'juj ni. Salah satu riwayat Israiliyat yang masyhur adalah Ya'juj dan Ma'juj ni adalah anak Nabi Adam. Yang mana hasil daripada air mani Nabi Adam yang terpancut, minta maaf lah sebut ayat yang terpancut hasil daripada mimpi Nabi Adam, yang mana dalam mimpi tersebut Nabi Adam bersetubuh. So air mani terpancut jatuh ke bumi.
Yang itulah Yajuj Majuj. Ya. Okey. Dan apa nama ni, itu antara ni lah riwayat Israiliyat tentang Yajuj Majuj. Tentang Zulkarnain pun juga, tentang bahkan ada menyebut, kalau tuan-tuan baca tafsir Al-Azhar karangan Profesor Hamka, diambil juga daripada buku sejarah Melayu karangan Tun Sri Lanang, kalau tak silap saya, yang menyebut bahawa Sultan-Sultan Melayu, minta maaf kalau kata saya derhaka ke apa, Sultan-Sultan Melayu adalah datangnya daripada keturunan Iskandar, Alexander the Great. Ada dalam ini disebutlah oleh Hamka lah, dalam tafsir Al-Azhar. So sampai ke tahap itu hebatnya Iskandar. Alright, now. So ini antara riwayat-riwayat Israiliyat yang boleh saya sebut secara ringkas lah. Okey. Kalau tuan-tuan nak lebih lanjut mengetahui tentang apa dia riwayat-riwayat Israiliyat yang banyak, tuan-tuan boleh tengok contohnya dalam kalau tuan-tuan boleh berbahasa Arab, tuan-tuan boleh tengok kitab-kitab tafsir yang banyak riwayat-riwayat Israiliyat yang terkenal. Contohnya macam kitab tafsir Al-Khazin, yang bertajuk Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Ta'wil. So dalam kitab ni banyak riwayat-riwayat Israiliyat yang mana disebut just qila. So kebanyakan riwayat-riwayat tersebut adalah berbentuk Israiliyat. So kita boleh tahu apa riwayat-riwayat Israiliyat sedemikian. Baik. So itu tentang riwayat Israiliyat. Yang keduanya yang saya nak sebut di sini adalah tentang tafsir maudhu'i dalam riwayat Israiliyat, dalam surah Al-Kahf, dalam surah Al-Kahfi. Baik. Apabila kita baca surah Al-Kahfi, memang saya sebutkan tadi, kita nak mengkaji satu ayat ni memang ambil masa. Mungkin nanti Ustaz Syed akan menyebut tentang tentang kefahaman surah Al-Kahfi dari segi bahasa, sebab pemahaman surah Al-Kahfi dari segi bahasa pun termasuk dalam penafsiran surah Al-Kahfi itu sendiri, untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Cuma yang boleh saya simpulkan dalam tempoh masa yang terhad ni adalah kita tengok surah Al-Kahfi dari segi tema ataupun maudhu' yang ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Sebenarnya kalau kita tengok keseluruhan surah Al-Kahfi, yang pertamanya boleh kita dapati bahawa surah Al-Kahfi ni menekankan tentang akidah. Menerusi kisah. Penekanan akidah menerusi kisah. Dalam Quran, penekanan tentang akidah boleh juga dibuat melalui natural phenomena. Allah sebut tentang fenomena alam dalam Al-Quran. Boleh juga penekanan akidah dari segi itu. Contohnya Allah menyebut tentang kejadian alam. Allah menyebut tentang the alteration between day and night, contohnya. Kejadian manusia, contohnya. So penekanan akidah boleh dibuat melalui itu. Selain daripada itu, kita juga boleh membuat penekanan akidah dalam Quran melalui kisah-kisah yang disebut dalam Quran. Sebab kalau kita tengok kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi ni, permulaan surah Al-Kahfi Allah mulai dengan alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Penekanan tentang akidah yang pertama. Sebelum masuk kepada kisah. Dan selepas kisah Ashabul Kahfi, dalam kisah Ashabul Kahfi itu sebenarnya terdapat elemen akidah. Okey. Selepas surah Al-Kahfi, sebelum masuk kisah tentang pemilik dua kebun, ada sedikit elemen akidah yang ditekankan. Kemudian masuk kepada kisah pemilik dua kebun. Selepas kisah pemilik dua kebun, sebelum masuk kepada kisah Musa dan Khidir, ada penekanan tentang akidah. Dan apabila selepas Musa dan Khidir, terus masuk kepada kisah Zulkarnain. Dan selepas kisah Zulkarnain ditamatkan dengan hari kiamat, penekanan tentang hari kiamat. So keseluruhan kisah ataupun surah Al-Kahfi itu adalah berkaitan dengan akidah, penekanan tentang akidah. Baik, itu pertama. Yang keduanya ialah, bila kita tengok surah Al-Kahfi, kita akan dapati bahawa surah Al-Kahfi ini dia mendidik kita cara berfikir. Dia mendidik kita cara berfikir, cara bagaimana kita nak mendapat maklumat. Sebab dalam surah Al-Kahfi, seperti mana saya sebutkan tadi, semua surah Al-Kahfi ni dia punya daripada 110 ayat ni lebih kurang 70 lebih ayat
semuanya berkaitan dengan kisah. Dan kisah-kisah Al-Quran ringkas. Ringkasnya kisah-kisah Al-Quran menyebabkan banyak riwayat-riwayat dan juga benda-benda yang out of context. Okey. Jadi orang yang membaca surah Al-Kahfi apabila dia nak memahami surah Al-Kahfi, dia terpaksa refer kepada kitab tafsir, yang mana di dalamnya banyak terdapat perincian-perincian kisah yang mana kita tak tahu benar ataupun tidak kadang-kadang. Baik. So, apabila kita membaca surah Al-Kahfi melalui kitab tafsir sebagai contoh, untuk memahami lebih lanjut tentang surah Al-Kahfi, tak dapat tidak kita perlu mempunyai cara pemikiran yang betul. Cara pemikiran yang betul adalah kita perlu mengkaji setiap riwayat yang ada dalam kisah tersebut agar kita tak lari daripada tujuan utama, matlamat utama kisah itu disebut. So, pendidikan cara berfikir itu penting. Sebab itulah kita tengok bagaimana disebabkan Al-Quran itu ringkas demikian dan hadis Nabi itu banyak yang menerangkan tentang Al-Quran itu sendiri, maka timbullah apa yang dipanggil sebagai ilmu mustalah hadis. Ilmu tentang istilah-istilah dalam hadis. Kita nak mengetahui tentang sesuatu hadis itu. Okey. So, pengkajian ataupun ilmu mustalah hadis itu Allah disebabkan, antara salah satu sebab juga adalah disebabkan Quran itu sendiri adalah ringkas dari segi kisah. Dan penceritaan tentang kisah-kisah itu amat banyak melalui riwayat-riwayat yang berbagai. Bahkan terdapat riwayat-riwayat itu juga yang mana diriwayatkan oleh mereka yang prominent dalam tafsir. Contohnya ada riwayat-riwayat yang mana terdapat dalam riwayat tersebut nama-nama seperti Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mana didoakan oleh Nabi SAW, yang mana orang yang hebat dari segi tafsir. Nama dia ada dalam riwayat-riwayat tafsir yang mana kadang-kadang riwayat tersebut kita tak percaya yang riwayat tersebut datangnya daripada Ibnu Abbas. Kan? Riwayat mengatakan bahawa Zulkarnain ni orang ni raja yang berlaku adalah raja pada zaman Ashabul Kahfi adalah orang ni. Dimasukkan nama-nama Ibnu Abbas. Sehingga kan apabila kita sampai, sehingga kan orang yang mengkaji kitab-kitab tafsir sampai kepada nama Ibnu Abbas yang meriwayatkan tentang sesuatu penafsiran, orang jadi fobia. Dia macam tu. Sampai kepada Ibnu Abbas, ini kita kena berhati-hati. Sedangkan Ibnu Abbas adalah orang yang arif dalam penafsiran Al-Quran. Sehingga kan Umar Al-Khattab apabila dia nak memahami sesuatu ayat Al-Quran, dia akan bertanya kepada Ibnu Abbas, sahabat yang lebih kecil daripada dia. So, surah Al-Kahfi yang banyak riwayat-riwayat yang Israiliyat dan hadis-hadis maudhu' dan sebagainya, mengajar kita untuk kita berhati-hati dalam cara kita nak mengambil riwayat dan juga cara kita nak mengkaji sesuatu kisah dalam Al-Quran, dan mengajar kita cara berfikir yang betul. Jangan terima sesuatu cerita cara bulat-bulat, kaji terlebih dahulu daripada mana sumbernya datang. Okey, baik. Itu perkara yang kedua. Baik. Kita pergi kepada tentang Ashabul Kahfi, tafsiran Ashabul Kahfi. Baik. Kalau kita tengok dalam kisah Ashabul Kahfi, kisah ini menekankan tentang isu yang pertamanya ialah pertemuan di antara mempertahankan iman dan juga kemewahan ataupun keperluan keduniaan. Okay. Sebab kelompok pemuda yang lari ke gua ini, mereka melarikan diri semata-mata untuk mempertahankan iman dia. Baik. Sebab apa mereka sanggup lari? Dan juga timbul isu adalah, adakah disyariatkan kita lari? Berlaku masalah macam ni, bolehkah kita lari? Kalau isu pertama ialah isu tentang iman, antara iman dan juga keduniaan. So di sini keduniaan digambarkan dari segi pemerintah yang zalim, ya, yang mengancam pemuda tersebut, dan iman digambarkan oleh kelompok pemuda tersebut. Baik.
So